Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana sudi menonton channel Cikgu Ju. Hari ini Cikgu ingin memperkenalkan mata pelajaran pendidikan seni visual tingkatan 3. Jadi sebelum kita nak mengetahui lebih lanjut, eloklah sekiranya kita ketahui dulu isi kandungan dalam pendidikan seni visual tingkatan 3. Okey, kamu semua dah dapat buku teks kan? Jadi sekarang mari kita tengok sama-sama isi kandungan dalam buku teks. Okey. Tengok dalam buku teks kamu. Okey. Kita tengok pada tajuk yang pertama. Cikgu zoom ya bagi kamu dapat tengok. Okey. Okey, kita tengok isi kandungan. Alright. Isi kandungan yang pertama ialah tentang bidang. Okey, bidang yang akan kamu pelajari adalah bidang sejarah dan apresiasi seni visual. Okey, apa yang dikatakan dengan sejarah dan apresiasi seni visual? Okey, yang kamu akan belajar di tingkatan 3 ini iaitu dalam tajuk yang pertama adalah pakaian tradisional dan perhiasan diri. Okey, dalam ni kamu akan belajar apakah contoh-contoh pakaian tradisional yang ada di Malaysia. Okey, kita akan mengenali tokoh-tokoh pakaian tradisional. Kita akan mempelajari jenis-jenis pakaian, okey, sumbangan tokoh budaya, juga motif-motif perhiasan diri. Okey, zaman-zaman dulu pakaian tradisional ada banyak makna. Setiap pakaian tradisional ada maksud-maksud dia tersendiri. Baik. Seterusnya, bidang yang kedua adalah bidang seni halus. Okey, apa yang akan kamu pelajari dalam bidang seni halus adalah tajuk yang kedua selepas tajuk pakaian tradisional adalah seni lukisan. Ini saya sedia maklum, semua orang pun tahu apa itu lukisan. Okey, daripada tingkatan 1 lagi dah didedahkan dengan seni halus ni tapi tingkatan 3 ni kita fokus kepada seni lukisan. Okey, seni lukisan. Alright. Tajuk yang ketiga kita akan belajar tentang seni catatan. Okey, kita akan belajar tentang persepsi seni, media seni catatan, aliran seni catatan, pelukis dan semuanya yang berkaitan dengan catatan. Alright. Kita tengok tajuk yang keempat. Okey, tajuk yang keempat kita akan pelajari tentang seni arca. Okey, seni arca. Okey, kita akan belajar tentang definisi, sejarah dan juga jenis-jenis arca. Dan tajuk yang kelima adalah reka bentuk, iaitu tajuknya reka bentuk landscape. Kita akan pergi belajar tentang landscape. Okey, tentang persepsi peranan pereka bentuk landscape. Ni sesuai sesiapa yang berminat untuk menjadi pereka bentuk landscape. Okey, kita akan belajar tentang konsep dia. Okey, kita akan explore mengenai reka bentuk landscape. Okey. Dan tajuk yang keenam pula adalah reka bentuk hiasan dalaman. Dan saya percaya tajuk ini adalah tajuk yang sangat menarik perhatian sangat menarik perhatian kerana sekarang banyak pendedahan tentang ilmu reka bentuk hiasan dalaman atau kita panggil dia interior designer. Yang ni ramai yang berminat. Dan kali ini dalam tajuk ini kita akan belajar peranan pereka bentuk hiasan dalaman, prinsip dan elemen reka bentuk hiasan dalaman, juga kita akan explore ekspresi dan apresiasi tentang pereka bentuk hiasan dalaman. Alright, dah bersedia ke kamu nak belajar tentang tajuk yang pertama hari ini? Iaitu sejarah dan apresiasi seni visual yang bertajuk pakaian tradisional. Okey? Okey, kalau kamu dah bersedia, kita akan teruskan dengan bidang sejarah dan apresiasi seni visual. Okey, tengok dalam buku teks kamu, buku surat hadapan tu. Okey, di sini ada selitkan sedikit tentang apa yang dimasukkan dengan sejarah dan apresiasi seni visual. Bidang sejarah dan apresiasi seni visual mengkhusus kepada pakaian tradisional dan perhiasan diri. Bidang ini berupaya melahirkan murid yang menghargai dan melestarikan warisan kebangsaan melalui pengetahuan terhadap kepelbagaian jenis pakaian tradisional
dan perhiasan diri mengikut kaum dan etnik serta sumbangan tokoh budaya tempatan. Okey, cikgu baca teks je dahulu ya. Okey, kemudian cikgu nak huraikan. Okey, dalam tajuk ini, okey, kamu akan pelajari tentang pakaian-pakaian tradisional terdapat di Malaysia. Okey, tentang kepelbagaian kaum dan juga etnik. Okey, kita akan belajar tentang sumbangan tokoh-tokoh budaya tempatan. Okey, kalau selama ni kita sekadar tengok ada pakaian sari, ada cheongsam, ada etnik Sabah Sarawak ada baju-baju pakaian khas mereka. Okey, mengikut kaum mereka. Jadi kita akan belajar satu-satu tentang macam mana terciptanya baju tu dan apa fungsi-fungsi setiap keratan ataupun fashion pada baju-baju tradisional tersebut. Okey. Faham ke? Kalau laju sangat, kamu tengok je buku teks kamu ya. Alright. Seterusnya kita pergi kepada pakaian tradisional dan perhiasan diri. Okey. Cikgu zoomkan sikit. Okey. Kamu tengok kat situ dia kata, pakaian merupakan sebahagian daripada budaya benda yang menampilkan aspek kepelbagaian potongan dan gaya. Kita macam-macam potongan ataupun fashion pakaian. Dan setiap potongan dan gaya tu ada maksud dan ada sejarahnya tersendiri. Okey. Pakaian bukan sahaja berfungsi sebagai bahan yang menutup tubuh badan, bahkan mempunyai nilai estetik. Dapat mencerminkan status individu yang menggayakannya. Okey, di samping dia dapat kita pakai pakaian tradisional tu, okey, di samping kita dapat menutup tubuh kita, okey, melindungi diri kita. Kalau orang Islam menutup aurat kita, di samping kita dapat menutup kita punya body kita, okey, simboliknya, okey, sebab setiap pakaian yang dicipta itu mempunyai falsafah dan makna yang tersendiri. Dan dengan pakaian juga dapat mencerminkan status individu yang menggayakannya. Sebab itulah pakaian sangat penting. Pakaian sangat penting sebab pakaian tu mencerminkan diri kita. Okey. Sebab tu kadang-kadang bukan kadang-kadang dalam pendidikan moral pun kita ada belajarkan tentang macam mana adab menjaga penampilan diri kita. Okey, jangan pakai pakaian yang menjolok mata. Okey, kalau pendidikan Islam kita belajar cara menutup aurat kita. Okey. Kemudian kita teruskan lagi. Okey, masyarakat di Malaysia terdiri daripada berbilang kaum dan etnik. Setiap kaum pula memiliki identiti budaya yang berbeza. Okey. Pakaian tradisional dan perhiasan diri merupakan satu aspek yang menyelahkan perbezaan identiti budaya. Okey, maksudnya dia kata setiap pakaian tu berbeza mengikut budaya. Okey, tak sama. Setiap budaya ada identiti yang tersendiri. Okey, contohnya kaum Melayu dan India. Okey, India ada sari, Melayu ada baju kurung. Jadi fungsi yang sama untuk menjaga penampilan diri, tetapi potongan dan gaya yang berbeza. Okey. Kaum Melayu, Cina dan India serta etnik Iban dan Kadazan merupakan rumpun terbesar di Malaysia. Pemakaian bagi kaum dan etnik ini digayakan pada hari perayaan, majlis perkahwinan atau acara tertentu yang mencerminkan ketinggian budaya dan tata susila pemakainya. Okey. Saya nak adjust sikit. Okey, bagi saya duduk sebelah. Oh, gitu. Melayu, konon-konon kan? Melayu, India, Cina. Okey. Okey, kalau kamu perasan ada satu gambar kat tepi ni. Okey, nama alat tradisional ini, okey, nama pakaian tradisional ni namanya adalah pending. Saya tak tahu sebutan, kalau salah saya minta maaf ya. Iaitu daripada sumber koleksi Zubaidah Sual. Okey, maafkan cikgu kalau cikgu salah sebut sebab kita jarang-jarang jumpa kan pakaian tradisional ni. Okey, seterusnya kita tengok pada gambar foto 1.1, gambar capal. Okey. Kita selalu tengok biasanya kalau waktu-waktu perayaan orang-orang Melayu ni dia selalu cari macam pakaian ada tema tradisional kan. Bila sebut tema tradisional dia mencerminkan pakaian-pakaian dan juga peralatan
tradisional zaman-zaman dulu. Okey, ini adalah capal. Apa fungsi capal ni? Okey, fungsi capal ni adalah sebagai alas kaki ataupun selipar. Okey, zaman dulu diorang terkenal dengan capal ni lah. Okey, nak ke mana-mana. Okey, kalau kita tengok Kesultanan Melayu, kalau kita tengok cerita-cerita zaman dulu ya, Nordin Ahmad. Kalau kamu perasan cerita-cerita ala-ala P. Ramlee dulu, dia orang banyak menggunakan capal ya. Dia menaik tarafkan atau memartabatkan budaya tradisi Melayu lama. Okey, yang sebelah ni 1.2 ini adalah tengkolok. Bukan tengkuk, tengkolok. Okey, tengkolok ni kat mana kamu boleh jumpa tengkolok ni? Okay, tengkolok ni biasanya orang pakai waktu nak kahwin, waktu bersilat lah kan. Pahlawan-pahlawan Melayu dulu menggunakan tengkolok untuk melengkapkan penampilan dia. Okey, dia orang pakai baju cekak musang lah, baju apa kan? Ada tengkolok kat kepala. Dia nak mertabatkan seni warisan Melayu. Okey, next. Okey, 1.3. Apakah nama alat ni? Tipulah kalau tak kenal kan. Okey, nama dia adalah keris. Apakah fungsi keris ni? Okey, keris ni berperanan dalam upacara adat istiadat di istana sehingga dalam kalangan rakyat biasa. Maksudnya keris ni selain istana yang menggunakannya, orang-orang bangsawan yang menggunakannya, rakyat biasa pun gunakan keris. Okey, kalau kamu dapat Google, perkahwinan zaman-zaman dahulu, perkahwinan Melayu lama, pengantin lelaki kebanyakannya menggunakan keris ni untuk diletak dekat pinggang, selit dekat samping. Tujuan dia tak lain dan tak bukan untuk perhiasan sahaja. Tapi pada masa dulu, keris ini bukan sekadar untuk perhiasan. Ianya juga untuk sebagai senjata. Sebagai senjata. Kalau ada orang datang nak bunuh, nak perang, dia orang ada keris. Okey? Faham Okey, seterusnya. Butang baju aku mana Pah? Pernah tak dengar skrip P. Ramlee tu? Okey? Ini adalah butang baju. Okey? Apakah fungsi tu butang baju ni? Okey, dia bukan sekadar untuk perhiasan sahaja, tetapi butang baju Melayu ni adalah untuk mencantumkan bahagian belahan leher baju. Okey, ni baju Melayu. Untuk bahagian leher ni kan kita ada satu keratan kat sini. Jadi untuk mencantumkan antara keratan A dan B, diletak butang Melayu, butang baju Melayu. Okey. Baju Melayu Teluk Belanga. Okay, ada baju Melayu cekak musang. Okey. Dia berdasar butang ni mengikut jenis-jenis baju Melayu. Okey. Seterusnya kita pergi pada sebelah. Siapa ni yang kacak bergaya ni? Inilah contoh pemakaian Melayu lama, tradisi Melayu lama. Berbaju Melayu, okey, bertengkolok, ada samping dan juga ada keris di pinggang. Okey, apa fungsi samping ni? Okey, samping yang dipakai di bahagian luar baju dipanggil dagang luar. Samping ni pun ada maksud-maksud tersendiri bukan boleh pakai sebarangan. Okey, kat sini dia kata kalau samping tu dipakainya di luar baju, macam ni di luar baju, okey, dipanggil dagang luar. Okey, nama dia dagang luar. Dagang Pak Malau, dagang bertempat. Tak adalah. Okey, di dagang luar yang mana dipakai dalam baju dipanggil dagang dalam. Okey, ini kat luar ni luar lah. Kalau baju dia kat luar, samping kat dalam, itu dagang dalam. Okey. Okey. Seterusnya, ini. Yang ini memang susah dah nak jumpa sekarang memang agak susah dah nak jumpa. Iaitu perhiasan diri masyarakat Melayu. Okey. Yang pertama sekali kamu tengok yang bahagian atas. Okey, apakah nama dia? Okey, nama dia adalah gendik. Kalau saya salah macam biasa saya minta maaf sebab saya pun tak biasa dengan perhiasan-perhiasan diri masyarakat Melayu. Sebab kita generasi muda ni dah susah nak jumpa. Betul tak? Sebab tu kita belajar perhiasan diri, perhiasan dan pakaian tradisional dalam mata pelajaran pendidikan seni visual. Supaya kita tak lupa asal usul kita. Betul tak? Okey.
So, apa fungsi gendik ni? Okey, gendik ni perhiasan yang dipakai pada bahagian dahi yang turut dikenali sebagai pemanis dahi. Okey, kalau dulu-dulu diorang memakai gendik ni dekat atas dahi ni. Okey, dia pakai supaya nak bagi nampak cantik, perhiasan sahaja. Dia tak ada fungsi lain melainkan untuk perhiasan. Baik. Yang kedua adalah sanggul lintang. Sanggul lintang. Kalau dulu-dulu, zaman dulu-dulu, kebanyakan mak-mak ayah kita ataupun mungkin generasi sekarang, mungkin nenek-nenek kamu dulu, mereka menggunakan sanggul lintang ni sewaktu perkahwinan. Kebiasaannya mereka pakai waktu upacara persandingan dalam perkahwinan tradisi Melayu lama. Okey, dia punya bentuk dia berbunga, bergetah yang diubah suai dengan lebih ringkas supaya dia senang nak masukkan dekat bahagian kepala dia lah, nak jadikan satu perhiasan. Okey? Okey, sebelah tu gambar pending tu. Iaitu kepala tali pinggang bagi golongan lelaki atau wanita yang digayakan dengan sarung atau samping. Okey, kalau zaman dulu dia orang memang menitik beratkan tentang ukiran ataupun tradisi Melayu. Okey, setiap daripada perhiasan mereka dihiasi dengan corak-corak ukiran dan sebagainya. Okey, seterusnya adalah dokoh. Okey, apakah dokoh ini? Okey, dokoh ni, function dia sama dengan yang sebelah tu iaitu kalung papan. Okey, dokoh dan kalung papan merupakan perhiasan diri yang dikalungkan di dada sebagai pelengkap gaya. Okey, kat mana kamu nak jumpa dokoh ni? Okey, kalung papan ni biasanya pakai macam mana? Okey, kalau kamu perasan zaman-zaman dulu dan sekarang pun masih trending memang masih in lagi. Bila kamu memakai baju kebaya ataupun kebarung iaitu pakaian tradisional kaum wanita, dokoh dan kalung papan ni dipakai dekat leher dan diletak dekat tengah-tengah antara baju kebaya ataupun baju kebarung sebagai hiasan, okey, untuk menarik perhatian. Okey. Seterusnya kita pergi kepada apa ni? Cucuk sanggul. Ini cucuk sanggul. Ni nenek saya masih ada. Nenek cikgu masih ada cucuk sanggul ni. Okey. Cucuk sanggul ni diperbuat daripada, kalau dulu-dululah, ada yang diperbuat daripada besi, okey. Ada yang diperbuat daripada emas kan. Yang mana, masa dulu emas tak mahal sangat macam sekarang kan. Okey. Cucuk sanggul ni dipakai satu atau dua set lengkap terdiri daripada 3 atau 7 sebagai perhiasan di kepala. Orang zaman-zaman dulu dia selalu ikat rambut siput. Kita panggil rambut siput kan, dia sanggulkan rambut dia. Jadi dia takut rambut itu nak jatuh, dia gunakan cucuk sanggul untuk dia lekatkan rambut tu. Okey. Jadi bila dia letak cucuk sanggul, kebarangkalian rambut dia yang telah diikat tu, yang telah disanggul ataupun disiput tu, kebarangkalian dia untuk dia jatuh, lambatlah sikit. Jadi dia nampak kemas dan cantik. Okey. Seterusnya adalah kerongsang berantai. Okey, kerongsang 3 sejajar dengan ikatan rantai. Ini sama functionnya dengan dokoh tadilah. Sama je. Cuma yang ini dia tak ada sarung begitu dia function dia macam kerongsang. Dia ada pin dan kita lekatkan di tengah-tengah baju. Okey, faham? Dia lekat pin di tengah-tengah baju. Okey, seterusnya adalah cincin. Okey, cincin sebentuk cincin diikat dengan batu permata atau cincin belah rotan yang begitu halus ukirannya. Okey, pada zaman dulu memang dah ada. Tradisi Melayu memang dah ada cincin ni. Sebab itulah kalau kita tengok perkahwinan Melayu dia ada adat-adat dia, betul tak? Dalam perkahwinan Melayu ada adat-adat dia. Adat merisik, adat bertunang, adat berkahwin, adat apa lagi adat? Bertandang kan. Okay. Adat merisik dan bertunang kalau tengok adat kaum Melayu, dalam perkahwinan kaum Melayu mesti ada cincin. Cikgu lupa nak pakai cincin cikgu. Mesti ada cincin. Sebagai apa cincin tu? Tujuan dia tanda ikatan. Maksudnya zaman dulu cincin tu digunakan sebagai tanda ikatan antara satu keluarga ni dengan satu keluarga yang lain lah. Maksudnya belah perempuan dan belah lelaki. Okey. Dan pada masa tu ukiran cincin ni sangat halus buatannya. Okey. Seterusnya kita pergi kepada yang berikutnya iaitu
Gelang kaki. Cikgu pun ada gelang kaki tapi tak adalah besar macam ni kan. Zaman dulu, sekejap penat cikgu. Okey. Gelang kaki mempunyai bentuk yang hampir sama dengan gelang tangan dan dipakai di kedua-dua belah kaki. Zaman sekarang tak susah nak jumpa dah ya. Okey. Memang takkan jumpalah. Okey. Zaman sekarang memang masih ada lagi adaptasi daripada gelang kaki zaman dulu tapi telah diubah sesuai ke konsep yang moden dalam bentuk rantai kaki. Tak ada jumpa dah gelang kaki macam ni. Okey, ni zaman-zaman dulu perhiasan untuk kaki pun ada iaitu gelang kaki. Okey. Seterusnya adalah subang. Kamu nampak subang kan? Okey, subang ni tujuan dia apa? Dia nak mencantikkan diri je, perhiasan diri je. Okey. Dia dipakai di cuping telinga. Cuping tahu cuping? Ni telinga kan? Cuping tu bahagian yang dekat bawah ni. Okey, yang boleh cubit-cubit tu. Itu adalah cuping telinga. Okey, subang tu diletak di cuping telinga. Okey. Sebagai penahan ada skru kat belakang dia supaya subang tu tak jatuh. Okey. Ayat dia berpalang sengke atau hanya dicangkuk di belakang telinga. Pada zaman dulu pun bukan sekadar ada skru saja, dia ada fashion lain juga, fashion cangkuk je cangkuk je. Okey. Seterusnya anting-anting. Okey, kalau kita tengok perbezaan subang dan anting-anting ni, ada setengah orang zaman sekarang lah biasanya. Dia panggil subang ke anting-anting sama je dia panggil. Ni subang. Sebenarnya dia pakai anting-anting. Ada orang panggil anting-anting tapi sebenarnya yang dia pakai tu subang. Okey, kalau kat sini kita tengok perbezaan antara subang dengan anting-anting tu apa? Secara kasarnya. Okey, perbezaan secara kasarnya antara subang dan anting-anting adalah anting-anting ni dia ada berjurai ni. Dia ada berjurai-jurai ni, bukan juraitinya. Dia berjurai-jurai. Yang juraiti tu saya. Okey, ni jurai-jurai bergantung di cuping telinga. Yang subang ni dia seketul tap macam tu je. Yang anting-anting ni dia ada bergerak macam tu. Biasanya artis kita nampak sekarang artis banyak pakai bila dia buat show kan. Nyanyi, telinga dia besar-besar gerabak macam tu kan. Itu dia pakai anting. Okey, seterusnya adalah gelang tangan. Terdapat pelbagai jenis gelang tangan, antaranya gelang belah rotan, gelang pintal dan juga rantai tangan. Yang ni tak ada yang berbezalah, tak ada yang perbezaan sangat dengan zaman sekarang. Zaman sekarang pun masih ada gelang tangan dan ada design, masih lagi design yang zaman-zaman dahulu. Okey, masih lagi trending lah. Maksudnya tak luput di telan zaman. Sebab zaman sekarang pun orang yang mengukir emas ni, dia ada adaptasi konsep-konsep ataupun motif-motif Melayu lama pada design barang kemas waktu sekarang. Okey. Yang seterusnya adalah tali pinggang. Okey, tali pinggang. Tengok tali pinggang ni macam mana? Fungsi dia sebagai pengikat bagi kemasan kain sarung. Okey, zaman-zaman dulu orang pakai kain sarung, kalau takut terlocot, dia pakai tali pinggang. Tapi tali pinggang dia tak samalah kita sekarang. Macam kita sekarang banyak daripada kulit kan. Zaman dulu banyak daripada logam. Okey, next. Kerongsang ibu dan anak. Ada ya. Kerongsang pun ada ibu dan anak. Okey, kerongsang ibu dan anak ni berbentuk bulat. Okey, tengok pada gambar tu ya. Okey, yang kita sebut tadi adalah perhiasan diri wanita Melayu. Boleh? Okey. Okey, untuk minggu ni saya akan ajar sehingga tajuk perhiasan diri wanita Melayu sahaja. Okey, selepas ini minggu yang berikutnya cikgu akan ulas tentang pakaian diri wanita India, wanita Cina, wanita Iban dan juga Kadazan. Okey? Jangan bosan dengan subjek cikgu ya. Berjumpa lagi kita pada minggu hadapan. Masih lagi dalam bidang yang sama, pakaian tradisional. Okey, sejarah dan sejarah pakaian tradisional. Okey, jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jumpa lagi. Bye.